Assalamualaikum dan sahabat Syata, nama saya Nur Farina binti Ali adalah pengurusi untuk siasatan dalaman pada hari ini. Saya akan dibantu oleh Encik Muhammad Fatih bin Muhammad Rosli sebagai timbalan pengurusi, Barisan Setiausaha yang terdiri daripada Cik Mariani binti Marusin, pengurus sumber manusia agensi, yang dibantu oleh Cik Nawazna bin Abdul Muttalib, pembantu pengurus sumber manusia. Barisan pendakwa pula terdiri daripada Encik Muhammad Nur Faizal bin Abdul Ghaib dan Cik Nuriana Zahira binti Abdul Qasim yang kedua-duanya merupakan pembantu bahagian sumber manusia dan disertai oleh saksi Encik Muhammad Khairani bin Halani dan Cik Nurhima Abdi bin Abdul Saman yang merupakan pelatih pekerja domestik agensi. Dan barisan pembela pula terdiri daripada Encik Jacqueline Shetty dan Cik Cheryl Mona Lisa Armstrong yang disertai oleh beberapa saksi iaitu Cik Charlotte Faye Palermo, Cik Andresia Jimmy dan Cik Christine Nelsie Lee Chen Lee yang merupakan pelatih pekerja domestik agensi. Dan yang terakhir adalah Encik Mazlan Gibbon yang merupakan pelatih dan tertuduh pada hari ini. Dipersilakan timbalan pengurusi untuk membacakan agenda kita pada hari ini. Tujuan kita pada hari ini adalah untuk melaksanakan siasatan dalaman mengenai dakwaan terhadap Encik Mazlan Gibbon yang tertuduh didakwa melakukan kesalahan bercanggah dengan polisi amanah syarikat, iaitu melakukan kesalahan gangguan seksual semasa sesi latihan bersama para pembantu rumah yang dipercayai berlaku pada 13 September 2021. Dipersilakan setiausaha untuk membaca aduan tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mariani binti Matusin sebagai setiausaha dan saya akan membacakan surat aduan daripada Cik Nur Hikmawati binti Abdul Saman berkenaan dengan gangguan seksual yang berlaku ke atasnya. Baiklah, surat aduan itu berbunyi seperti ini. Perkara, aduan mengenai gangguan seksual. Merujuk perkara di atas, saya Nur Hikmawati binti Abdul Saman merupakan pelatih pekerja domestik agensi ingin mengadu kepada pihak puan tentang gangguan seksual yang saya alami pada 11 September 2021. Individu yang bertanggungjawab ke atas perkara tersebut adalah Encik Mazlan Gibbon yang juga merupakan pelatih pekerja. Sehubungan dengan itu, saya meminta pihak puan untuk menyiasat dan mengadili perkara ini dengan seadilnya. Harapan saya agar tiada sebarang kepincangan di dalam penyiasatan kes itu supaya tidak berlaku sebarang penindasan. Segala perhatian dan pertimbangan daripada pihak puan amat saya hargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Yang benar, Nur Hikmawati binti Abdul Saman, pelatih pekerja domestik Service. Baiklah, itu saja aduan daripada Cik Nur Hikmawati binti Abdul Saman. Sekian, terima kasih. Sebelum saya memulakan siasatan dalaman pada hari ini, saya telah menetapkan bahawa siasatan dalaman ini akan dilaksanakan dalam bahasa Melayu sepenuhnya. Tetapi penggunaan bahasa lain adalah dibenarkan dengan syarat hanyalah singkatan atau sementara sahaja. Para hadirin diminta untuk senyap sepanjang siasatan ini dijalankan dan menetapkan telefon anda kepada mod senyap. Para pihak pembela dan pendakwa anda tidak dibenarkan untuk menanya soalan-soalan yang sensitif dan menghina mana-mana pihak. Adakah Encik Mazlan mempunyai sebarang bantahan terhadap pelantikan para barisan panel? Tidak, saya tidak mempunyai sebarang bantahan ke atas pelantikan barisan panel. Adakah Encik Mazlan telah menerima surat aduan dan surat janji temu siasatan dalaman? Ya, saya telah menerima surat-surat tersebut. Baiklah, terima kasih kepada Cik Mariani dan Encik Mazlan. Seterusnya kita akan beralih kepada bahagian siasatan dalaman kes. Dipersilakan pihak pembela untuk menyoal yang tertuduh. Izinkan saya memperkenalkan diri dan jawatan saya. Saya Jacqueline Shetty yang memegang jawatan sebagai pengurus pembangunan perniagaan dan juga merupakan ketua pembela pada hari ini. Yang Arif, izinkan saya bertanya soalan kepada yang tertuduh Encik Mazlan. Baiklah, dipersilakan pihak pembela. Baiklah Encik Mazlan, sila terangkan jawatan atau tempoh selama Encik Mazlan bekerja di domestic service ni. Jawatan saya dalam syarikat Domestic Service Co ini adalah sebagai domestic service trainer ataupun jurulatih
dan saya telah bekerja dalam syarikat ini selama 10 tahun. Apa pendapat Ince Mazlan berkaitan dengan tuduhan ini? Tuduhan ini Secara jujurnya, saya memang agak terkejut apabila mengetahui tentang tuduhan tersebut. Dan setelah saya menerima semua tuduhan tersebut, saya berpikir bahwa sememangnya patut untuk saya tampil karena saya memang tidak bersalah berdasarkan tuduhan tersebut. Bella, jadi saya ingin bertanya kepada Ince Mazlan sekali lagi, adakah benar Anda melakukan gangguan seksual terhadap Cik Hikmah, misalnya bersiul ataupun menggunakan bahasa-bahasa bujah? Tidak, saya memang tidak melakukan perbuatan tidak senonoh itu. Bella yang Arif, di sini kita dapat lihat bahwa Ince Mazlan jujur dengan pernyataan beliau dan saya yakin Ince Mazlan tidak melakukan gangguan seksual seperti yang dijelaskan oleh tertuduh. Ince Mazlan juga mempunyai anugerah pekerja terbaik di sini. Adakah saya benar, Ince Mazlan? Ya benar, Baiklah, saya yakin Ince Mazlan tidak bersalah terhadap tuduhan tersebut. Oleh itu, saya telah memanggil beberapa saksi lain untuk memberi keterangan. Setiap bukti yang ada turut menunjukkan Ince Mazlan tidak bersalah. Oleh itu, saya berhenti di sini dan itu sahaja soalan daripada saya, Yang Arif. Baiklah, terima kasih pihak pembela Encik Jacqueline dan Encik Mazlan. Seterusnya kita akan beralih kepada bahagian rujukan silang daripada pihak pendakwa pula. Dipersilakan pihak pendakwa. Saya Muhammad Nur Faizal bin Abdul Ga'ain selaku Ketua Pendakwa dan dibantu oleh Nurdiana Zahirah binti Abdul Qasim selaku timbalan pendakwa pada hari ini akan mengemukakan kes salah laku berkaitan gangguan seksual yang dilakukan oleh tertuduh iaitu Encik Mazlan Gibbon pada 13 September 2021 di syarikat Domestically Service & Co. Barisan panel, izinkan saya bertanya soalan kepada pihak tertuduh. Baiklah, dipersilakan pihak pendakwa. Terima kasih Puan Pengurusi. Baiklah, Encik Mazlan, apakah posisi Encik Mazlan dalam syarikat ini? posisi saya dalam syarikat adalah sebagai domestic service trainer. Apakah Encik Mazlan bekerja dalam syarikat ini? Saya telah bekerja dalam syarikat ini selama 10 tahun. Sebelum bekerja dengan Domestic Airways Service & Co, adakah Encik Mazlan pernah berkhidmat dengan syarikat lain? Saya tidak pernah berkhidmat dalam mana-mana syarikat sebelum ini karena saya dahulu aja bekerja sendiri di kampung. Atas dasar apakah Encik bekerja dalam syarikat ini? Saya bekerja dalam syarikat adalah karena minat dan ingin mencari pendapatan. Bolehkah Encik Mazlan jelaskan mengapa Encik Mazlan menafikan tindakan salah laku yang dilakukan kepada mangsa? Saya telah bekerja dalam syarikat ini selama 10 tahun sebagai domestic service trainer. Dalam 10 tahun saya bekerja dalam syarikat ini, saya tidak pernah melakukan apa-apa kes, termasuklah melakukan gangguan seksual. Saya mengetahui bahwa melakukan gangguan seksual merupakan kesalahan yang berat, dan saya memang tidak melakukan perbuatan tersebut. Puan Pengurusi, setakat ini saja soalan saya kepada yang tertuduh. Saya ingin membuat bantahan. Jika benar si tuduh melakukan kes gangguan seksual ini, mengapa Encik Mazlan tidak melakukannya dari dulu lagi? Dan jika benar si tuduh melakukan gangguan seksual kepada mangsa, apakah yang membuktikan beliau telah melakukannya? Kita tak boleh mempercayai informasi daripada satu pihak sahaja. Berkaitan aduan kes gangguan seksual, mungkin saja ada pihak yang membuat tuduhan terhadap Cik Mazlan bertujuan untuk menjatuhkan imej beliau. Oleh itu, saya memohon kes ini disiasat dengan adil dan tunjukkan bukti bahawa Encik Mazlan telah melaporkannya. Baiklah, terima kasih para pendakwa. Adakah pihak pembela ataupun pihak pendakwa sudah selesai menyoal pihak para saksi? Ya Arif, izinkan saya untuk memanggil saksi seterusnya Cik Christine. Baiklah, dipersilakan pihak pembela. Cik Christine, selama Anda bekerja bersama dengan Encik Mazlan, adakah Anda merasakan tindakannya berlebihan? Contohnya perbuatan seperti berdiri atau duduk rapat sehingga menyebabkan Cik tidak selesa. Saya Christine tidak merasakan yang tindakan Encik Mazlan berlebihan.
Ini disebabkan saya sudah mengenali Encik Mazlan selama 2 tahun dan selesa berkawan dengan Encik Mazlan. Baiklah, jadi seterusnya saya ingin bertanya tentang hubungan Cik Mazlan dengan pekerja lain. Pada pandangan Cik Baik Christine, adakah Cik Mazlan sangat disukai atau disenangi di tempat kerja? Pada pandangan saya, Encik Mazlan sememangnya disukai ramai dan seorang yang peramah. Di tempat kerja, Encik Mazlan dapat bergaul mesra dengan semua orang dengan lancar sekali tanpa merasa ragu-ragu, dan topik perbualan Encik Mazlan sangatlah sopan dan tidak mempunyai elemen yang negatif sama sekali. Dan disitulah semakin ramai orang yang mengajak Encik Mazlan untuk makan dan minum bersama. Saat duduk makan dan minum, Encik Mazlan yang membayar ke semua bil itu. Jadi di sini kita dapat lihat bahwa Encik Mazlan amat disenangi di tempat kerja sama ada pekerja lelaki atau wanita. Ini sudah menunjukkan sikap sebenar Encik Mazlan dan saya yakin dan sangat mustahil jika Encik Mazlan berani melakukan gangguan seksual dengan sikap sebegitu. Jadi Cik Christine, apakah bukti yang dapat Anda tunjukkan bahwa Encik Mazlan ini adalah seorang yang mesra atau baik? Baiklah, bukti yang saya dapat berikan kepada Puan adalah perbualan WhatsApp chat saya dan Encik Mazlan berupa tangkapan skrin. Perbualan WhatsApp adalah mengenai saya yang mempunyai masalah keuangan karena ingin menggunakan uang bagi kos perbelanjaan perubatan ibu saya yang dirawat di hospital. Oleh itu, saya telah meminjam uang Encik Mazlan sebanyak Rp2.000. Itu saja bukti yang ingin saya kemukakan. Baiklah, itu sahaja soalan daripada saya. Baiklah, terima kasih pihak pembela dan Cik Christine Nelsi Lee Chen Lee. Seterusnya kita akan beralih kepada bagian rujukan silang daripada pihak pendakwa pula. Dipersilakan pihak pendakwa. Saya Nurdiana Zahira binti Abdul Qasim merupakan timbalan pendakwa pada hari ini. Puan Pengerusi, izinkan saya mengajukan soalan kepada Cik Christine Nelsi Lee Chen Lee. Baiklah, dipersilakan pihak pendakwa. Cik Christine, izinkan saya bertanya beberapa soalan kepada anda. Sila jawab dengan jelas dan menghadap kepada barisan panel. Cik Christine, berapa lamakah Cik telah bekerja dengan Encik Mazlan? 2 tahun. Bagaimanakah Cik mengenali Encik Mazlan? Saya mengenali Encik Mazlan di tempat kerja dan mulai rapat sejak tahun itu. Adakah Cik yakin dengan personaliti sebenar Encik Mazlan? Yakin. Apakah bukti yang menunjukkan Encik Mazlan tidak bersalah? Saya mempunyai bukti yang dapat diberikan kepada kamu dan dapat memberi gambaran bahwa yang tertuduh itu tidak bersalah. Bukti saya adalah dengan perbualan screenshot kami secara WhatsApp chat dapat memberi sedikit bayangan bagaimana sifat yang tertuduh itu adalah orang yang baik hati dan prihatin. Bagaimana pula dia boleh melakukan perbuatan yang tidak bertamadun itu? Adakah seseorang yang mempunyai keluarga baik berani melakukan perbuatan yang tidak bermoral itu? Baiklah Puan Pengerusi, setakat ini sahaja soalan saya. Terima kasih. Baiklah, kita akan teruskan pembentangan soalan pihak pembela kepada saksi yang seterusnya. Terima kasih Yang Arif. Pihak panel izinkan saya untuk memanggil saksi yang seterusnya, yaitu Cik Charlotte. Baiklah, dipersilakan pihak pembela. Cik Charlotte, adakah benar Anda telah bekerja selama 2 tahun bersama dengan Encik Mazlan dan adakah Anda berasa selesa sepanjang bekerja dengan beliau? Ya, benar. Saya telah bekerja sama dengan Encik Mazlan selama 2 tahun dan saya berasa selesa sepanjang bekerja dengan beliau di syarikat ini. Selama Anda mengenali dan bekerja dengan Encik Mazlan, pernahkah beliau melakukan perkara yang Anda rasakan tidak sopan? Selama saya mengenali Encik Mazlan, saya tidak pernah melihat beliau melakukan sebarang tindakan yang tidak sopan sama ada lisan maupun bukan lisan. Encik Mazlan juga seorang yang bersopan santun dan tidak mungkin melakukan perkara yang boleh menjatuhkan nama baik beliau. Baiklah, itu sahaja soalan daripada pihak pembela. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih pihak pembela dan Cik Charlotte Faye Papanemo. Anda dibenarkan untuk berada pada ruangan ini. Kita akan teruskan pada bahagian rujukan silang daripada pihak pendakwa pula. Puan Pengurusi, izinkan saya untuk menyoal saksi pembela yang kedua, yaitu Cik Charlotte Faye Papanemo. Cik Charlotte Faye Papanemo, saya ingin bertanyakan beberapa soalan kepada Anda. Sila jawab dengan jelas dan menghadap kepada barisan panel. Baiklah, saya Charlotte Faye Palermo dengan sesungguhnya dan sesuci hati berjanji bahwa segala yang akan saya nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar. Cik Charlotte, berapa lamakah Cik telah bekerja dengan Encik Mazlan? Saya telah bekerja dengan Encik Mazlan selama 2 tahun setengah lamanya di syarikat Domestic Clean Service dan Co. ini. Bagaimanakah Cik Charlotte mengenali Encik Mazlan? Saya mengenali Encik Mazlan sejak tahun 2017 lagi, di mana kami mempunyai rakan yang sama dan mula mengenali antara satu sama lain pada ketika itu. Selepas beberapa bulan, saya telah berpindah ke syarikat ini dan mendapati bahwa saya bekerja di syarikat yang sama dengan Encik Mazlan. Oleh sebab itu, kami kerap terserempak di pejabat dan hubungan kami mula akrab sebagai kawan. Selain daripada itu, kami juga kerap bekerja sama dalam melakukan tugas-tugas di pejabat. Jika Cik adalah rakan sekerja Encik Mazlan, adakah Encik Mazlan ini mempunyai hubungan yang rapat dengan kesemua kaki tangan perempuan di syarikat ini? Berdasarkan dari apa yang saya lihat, selama mengenali dan merupakan rakan sekerja Encik Mazlan, beliau memang rapat dengan semua kaki tangan perempuan di syarikat, tetapi tidaklah sehingga boleh menimbulkan fitnah atau buruk sangka terhadap beliau. Hal ini dikatakan demikian kerana beliau memang dikenali sebagai seorang yang sangat peramah di syarikat dan bukan sahaja dengan kaki tangan perempuan, malah kepada kaki tangan lelaki juga. Sikap peramah Encik Mazlan tersebut amat disenangi oleh kaki tangan yang lain, namun beliau juga merupakan seorang pekerja yang amat profesional dalam melakukan tugas beliau. Tidak dinafikan, beliau juga pernah menerima anugerah sebagai seorang pekerja yang bertauliah dan bersopan santun. Oleh itu, pada pendapat saya, amatlah tidak relevan jika Encik Mazlan dituduh melakukan gangguan seksual ini. Itu saja kenyataan daripada saya setakat ini untuk membela Encik Mazlan. Sekian, terima kasih. Puan Pengurusi, setakat ini sahaja soalan saya. Baiklah, kita akan teruskan pembentangan soalan pihak pembela kepada saksi yang seterusnya. Terima kasih Yang Arif, izinkan saya memanggil saksi yang seterusnya, yaitu Cik Andresia. Baiklah, dipersilakan pihak pembela. Cik Andresia, sudah berapa lamakah Anda mengenali Encik Mazlan dan apakah tanggapan Anda terhadap beliau setelah Anda mengenali beliau? Saya telah mengenali Encik Mazlan selama 2 tahun dan tanggapan saya pada dia adalah seorang yang bersopan santun. Adakah Encik Mazlan pernah melakukan apa-apa perkara yang membuatkan Anda berasa kurang selesa? Saya mengenali dia sebagai rakan di tempat kerja dan kami terkadang bertemu di luar tempat kerja juga. Saya tidak pernah berasa kurang selesa bila bertemu dengan dia ataupun berbual dengan dia kerana dia adalah seorang yang bersikap terbuka. Setelah Anda mengenali beliau, adakah Anda merasakan bahwa Encik Mazlan akan melakukan perkara-perkara yang tidak sopan, terutamanya kepada pekerja-pekerja wanita yang lain? Selama saya mengenali Encik Mazlan 2 tahun ini, saya tidak pernah melihat apa-apa tindakan Encik Mazlan yang tidak sopan ke atas pekerja wanita yang lain. Dia sentiasa memberikan prestasi dan sikap yang baik di tempat kerja. Saya sering juga mendapatkan pandangan dan nasihat daripada dia kerana saya juga adalah juniornya. Dan saya yakin dan percaya Encik Mazlan tidak akan melakukan apa-apa tindakan yang tidak sopan ke atas wanita. Baiklah, terima kasih Cik Andresia. Yang Arif, sekian itu sahaja soalan daripada saya. Baiklah, terima kasih pihak pembela dan Cik Andresia. Seterusnya, kita akan beralih kepada bahagian rujukan silang daripada pihak pendakwa. Dipersilakan pihak pendakwa. Puan Pengerusi, izinkan saya bertanyakan soalan kepada saksi yang ketiga, iaitu Cik Andresia Jimmy. Baiklah, dipersilakan pihak pendakwa. Cik Andresia, berapa lamakah Cik telah bekerja dengan Encik Mazlan? Saya telah menjadi rakan sekerja Encik Mazlan selama 2 tahun. Bagaimanakah Cik mengenali Encik Mazlan?
Saya mula mengenali Encik Mazlan secara tidak sengaja sebulan sebelum saya menjadi jurulatih di tempat letak kereta apartmen, kerana rakan saya menegur dia dan memberitahu dia adalah rakan persekolahannya, dan saya lebih mengenali dia apabila saya menjadi rakan sekerjanya di syarikat domestik ini. Bagaimanakah perlakuan Encik Mazlan ketika bekerja bersama-sama dengan kaki tangan perempuan yang lain? Perlakuan dia agak mesra dan selalu memberikan senyuman dengan kaki tangan perempuan yang lain. Adakah Cik yakin dengan personaliti sebenar Encik Mazlan? Ya, saya yakin dengan personaliti Encik Mazlan adalah seorang yang menghormati wanita. Encik Mazlan, dia pernah menumpangkan kereta dia kepada saya pergi dan pulang ke tempat kerja kerana kereta saya mengalami kerosakan dan perlu dibaiki di bengkel. Pada ketika itu, saya tidak memiliki kenderaan selama 2 hari dan Encik Mazlan menumpangkan kereta dia kepada saya kerana kami berada di blok apartmen yang sama dan pergi ke tempat kerja yang sama juga. Saya amat percaya dengan kejujuran Encik Mazlan, dia tidak akan melakukan gangguan tersebut. Seperti mana dia sentiasa bersikap baik dan sopan kepada saya ketika berada satu kereta bersamanya. Baiklah Puan Pengerusi, setakat ini sahaja soalan saya. Terima kasih. Baiklah barisan panel, setelah mendengar keterangan daripada saksi-saksi pembela, saya dapat mengemukakan bahawa Encik Mazlan seorang yang mesra dan rapat dengan pekerja perempuan, dan ini termasuklah mangsa itu sendiri. Apa yang saya ingin katakan, tidak mustahil bahawa mungkin saja Encik Mazlan menyukai mangsa dan bertindak mengganggu mangsa. Sekian itu sahaja daripada pihak pendakwa. Seterusnya, kita akan beralih kepada pembentangan soalan daripada pihak pendakwa kepada saksi yang seterusnya. Dipersilakan pihak pendakwa. Terima kasih pihak panel. Izinkan saya memanggil saksi pendakwa pertama selaku mangsa, iaitu Puan Hikmah. Baiklah, dipersilakan pihak pendakwa. Saya ingin bertanya, benarkah bahawa Encik Mazlan cuba melakukan perbuatan yang mengganggu Puan, dan sudah berapa lamakah ia berbuat demikian? Encik Mazlan sering mengganggu saya melalui WhatsApp. Pada mulanya saya sangka hanyalah untuk perkenalan sebagai rakan sekerja. Dan disebabkan Encik Mazlan merupakan pekerja senior, saya menghormati dia. Tetapi topik perbualan Encik Mazlan semakin buat saya rasa terganggu. Dan masalah ini telah berlaku sepanjang saya bekerja di syarikat ini. Terima kasih Puan Hikmah. Barisan panel, izinkan saya untuk mengemukakan bukti yang menguatkan lagi keterangan Puan Hikmah bahawa tertuduh bertindak mengganggu Puan Hikmah dengan kata-kata yang berunsur seksual serta melakukan ugat-ugutan seksual melalui aplikasi WhatsApp. Baiklah, dipersilakan pihak pendakwa. Puan Pengerusi, setakat itu sahaja daripada saya. Saya ingin membuat bantahan. Bukti yang ditunjukkan oleh pihak pendakwa mungkin boleh dipalsukan. Jadi bagaimana pihak pendakwa dapat memastikan bukti tersebut adalah benar? Baiklah, terima kasih pihak pendakwa dan Cik Hikmah. Anda dibenarkan untuk beredar daripada ruangan ini. Seterusnya kita akan beralih kepada bagian rujukan silang daripada pihak pembela pula. Silakan pihak pembela. Seterusnya saya ingin meminta saksi kita yang kedua, yaitu Cik Hikmah, untuk tampil ke hadapan bagi memberikan keterangan yang lebih lanjut. Cik Hikmah, adakah benar Anda telah menunjukkan perbualan kamu dan Encik Hairani sewaktu beliau bertanyakan kepada Anda mengapakah Anda menangis? Ya, saya menunjukkan kepada Encik Hairani hubungan antara saya dan Encik Mazlan kerana kami merupakan rakan baik yang sangat rapat. Dalam perbualan tersebut, Encik Mazlan jelas membuat saya rasa terganggu kerana perkataan yang digunakan tidak menunjukkan rasa hormat kepada saya sebagai seorang wanita Muslim. Baiklah, bolehkah kamu berikan apakah contoh perkataan yang digunakan oleh Encik Mazlan yang membuatkan kamu merasakan yang beliau tidak menunjukkan rasa hormat kepada diri kamu? Antara contoh perkataan yang digunakan Encik Mazlan adalah, "Wadi awak cantiklah, sejuk mata mandang."
Beliau juga ada menggunakan kata-kata ugutan seperti, "Kalau awak talahin I akan buat benda yang bukan dengan awak." Jadi dapat dilihat daripada penggunaan kata-kata tersebut jelas menunjukkan bahawa Encik Mazlan tidak menghormati saya sebagai seorang wanita Muslim. Baiklah, adakah Anda merasakan perbuatan Anda dengan menunjukkan perbualan Anda dengan rakan Anda, yaitu Encik Khairani, dapat membantu Anda menyelesaikan masalah yang Anda hadapi? Sudah pastilah masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan menunjukkan perbualan tersebut. Tetapi Encik Khairani adalah antara orang yang menasihatkan saya untuk membuat aduan masalah ini kepada pihak atasan. Baiklah, terima kasih. Itu sahaja soalan daripada saya. Seterusnya kita akan beralih kepada pembentangan soalan daripada pihak pendakwa kepada saksi yang seterusnya. Dipersilakan pihak pendakwa. Seterusnya, saya ingin mengajukan soalan kepada saksi pendakwa yang kedua. Encik Khairani, selaku rakan sekerja Encik Mazlan, pernahkah Encik Khairani melihat tingkah laku Encik Mazlan melakukan gangguan sama ada berbentuk lisan atau fizikal ke atas mangsa? Ya, saya kerap mendengar siulan dari Encik Mazlan yang seolah-olah mengusik Cik Hikmah. Saya juga pernah ternampak percubaan Encik Mazlan untuk menyentuh bahagian tubuh badan Cik Hikmah dengan cubaan untuk menepuk dan mencubit serta menggeserkan badannya kepada mangsa walaupun berjaya dielak oleh mangsa itu sendiri. Puan Pengerusi, di sini saya ingin mengemukakan satu lagi bukti melalui saksi kedua. Beliau telah menyatakan bahawa beliau kerap mendengar siulan dan berlaku cubaan untuk menyentuh, menepuk dan mencubit bahagian tubuh badan Cik Hikmah. Baiklah Puan Pengerusi, setakat ini sahaja soalan saya. Terima kasih. Saya ingin membuat bantahan sekali lagi, dan saya yakin perbuatan Encik Mazlan adalah sikap di mana beliau menunjukkan sikap mesra dengan rakan sepejabatnya. Dan sekiranya benar saksi kedua telah melihat perkara tersebut, mengapa beliau tidak mengambil tindakan untuk merakam perbuatan Encik Mazlan tersebut dan hanya membiarkan perkara itu berlaku? Baiklah, terima kasih pihak pendakwa dan Encik Khairani. Seterusnya kita akan beralih kepada bahagian rujukan silang daripada pihak pembela pula. Dipersilakan pihak pembela. Terima kasih pengurusi. Saya selaku Ketua Pembela, Jacqueline Chetty, dan dibantu oleh Cheryl Mona Lisa selaku timbalan pembela pada hari ini. Saya yakin Encik Mazlan tidak bersalah terhadap tuduhan tersebut, maka saya ingin memohon izin untuk memanggil saksi pertama iaitu Encik Khairani yang merupakan salah satu pelatih pekerja domestic agency. Jadi saya ingin bertanya kepada saksi sendiri iaitu adakah anda pernah mengalami gangguan seksual? Ya, saya tidak pernah mengalami mana-mana gangguan seksual, tetapi saya tahu bagaimana itu unsur-unsur gangguan seksual. Baiklah, jadi bagaimana anda yakin bahawa yang tindakan atau perbuatan Encik Mazlan adalah satu gangguan seksual terhadap Cik Hikmah, sedangkan anda tidak pernah, saksi sendiri tidak pernah mengalami perkara tersebut? Kejadian berlaku waktu rehat. Saya terlihat Cik Hikmah menangis di tempat duduknya. Saya pun bertanya kepadanya mengapa dia menangis. Mangsa pun menunjukkan perbualan mereka melalui WhatsApp yang berunsur gangguan seksual. Sebagai contoh, emotikon yang berunsurkan luca serta ayat-ayat yang berunsurkan luca. Apakah hubungan anda dengan Cik Hikmah? Kenapa Cik Hikmah dengan yakin membiarkan saksi untuk membaca perbualannya sedangkan perkara itu adalah privasi beliau dan anda hanyalah rakan sekerja dia, dan saya yakin berkongsi maklumat dengan orang lain yang merupakan salah satu perbuatan di mana si saksi orang yang rapat dengan si mangsa. Meskipun Cik Hikmah rakan sekerja saya, tetapi kami merupakan rakan baik yang sangat rapat. Mengenai privasi yang pihak pembela nyatakan, isu ini tidak boleh dipandang ringan kerana ia melibatkan maruah dan keselamatan Cik Hikmah dan sudah tentu Cik Hikmah akan memberitahu kepada saya terlebih dahulu kerana saya merupakan rakan sekerja Cik Hikmah yang paling rapat. Adakah anda bertindak untuk memihak kepada Cik Hikmah kerana dia adalah rakan baik anda?
Saya tidak bermaksud untuk berpihak kepada Cik Hikmah, tetapi isu ini mesti dihadap secara profesional kerana ia melibatkan gangguan seksual dan jelas tindakan Encik Mazlan ini adalah salah. Baiklah Puan Pengerusi, itu sahaja soalan daripada saya. Baiklah, terima kasih pihak pembela dan Encik Kairani. Anda dibenarkan berada daripada bilik ini. Seterusnya kita akan beralih kepada penggulungan pembicaraan pada hari ini. Baiklah, sebagai penggulungan daripada pihak pendakwa ingin menekankan bahawa tertuduh iaitu Encik Mazlan sememangnya bersalah berdasarkan bukti-bukti dan hujah saksi-saksi sebentar tadi. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan saksi pertama selaku mangsa yang menyatakan bahawa tertuduh Encik Mazlan pernah melakukan jenaka seksual melalui perbualan melalui aplikasi WhatsApp dengan menghantar emoji yang tidak senonoh dan kata-kata yang berunsur seksual. Seterusnya, saksi kedua iaitu Encik Kairani yang merupakan rakan sekerja Encik Mazlan juga telah melihat tindakan tertuduh iaitu Encik Mazlan melakukan perbuatannya pada 13 September 2021 yang mana Encik Mazlan melakukan gangguan berbentuk lisan misalnya bersiul-siul dan gangguan berbentuk fizikal dengan melakukan sentuhan pada tubuh mangsa seperti menepuk, mencubit dan menggeselkan badan. Hal ini jelas menunjukkan perlakuan Encik Mazlan terhadap Puan Hikmah merupakan satu gangguan seksual yang nyata. Tambah lagi, pihak pembela juga tidak mengumpulkan hujah serta bukti yang menyeluruh bagi menafikan dakwaan ke atas yang tertuduh. Oleh itu, saya meminta agar barisan panel sekalian dapat membuat tindakan dan keputusan yang adil dan saksama agar kes ini dapat ditegakkan kerana kes gangguan seksual bukan saja memberi kesan buruk kepada emosi mangsa, malah terhadap imej syarikat domestik LY Service & Co. Sekian, itu sahaja daripada saya. Seterusnya, sebagai penggulungan daripada pihak pembela, berdasarkan bukti-bukti yang ada, saya selaku ketua pembela masih yakin bahawa tertuduh tidak bersalah. Bukti-bukti yang dikemukakan oleh pihak pendakwa bukanlah satu bukti langsung yang menunjukkan si tertuduh bersalah dan pihak pendakwa telah gagal mendapat pengakuan bersalah daripada Encik Mazlan. Saya berharap pihak pengurusi mengambil serius bahawa fakta yang Encik Mazlan bekerja selama 10 tahun sebagai pelatih domestik agensi tanpa catatan kerja atau kes-kes yang buruk dan tertuduh turut mempunyai hubungan yang baik dengan rakan sekerja yang lain. Sekian daripada saya. Baiklah, siasatan dalaman akan bersurai dan akan diteruskan setelah barisan panel selesai melakukan perbincangan. Sekian dan terima kasih. Setelah mengadakan perbincangan bersama ahli-ahli panel yang lain, dengan ini sebulat suara menyatakan bahawa Encik Mazlan Gibbon adalah bersalah berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan. Terdapat bukti yang kukuh yang menunjukkan yang tertuduh melakukan gangguan berunsur seksual terhadap pengadu di Domestically Services & Co. Bukti-bukti tersebut adalah tangkapan layar perbualan WhatsApp antara tertuduh dengan mangsa dan pelbagai kenyataan mengenai tingkah laku berunsur seksual tertuduh terhadap mangsa. Walaupun tertuduh telah berkhidmat selama 10 tahun dengan syarikat, namun kesalahan ini adalah sangat berat memandangkan ia boleh meresikokan pekerja lain dan syarikat ini. Oleh itu, Encik Mazlan Gibbon akan diturunkan pangkat dan dipindahkan ke cawangan lain. Putusan ini adalah muktamad. Sekian dan terima kasih.